Okey, jadi kita kena labelkanlah ah, nilai-nilai mengikut skil ya, maknanya koordinat X dan koordinat Y. So kita mulakan di sini kosong, skil tadi 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ikut skil ya, ikut skil yang dia beri dan jangan lupa arrow dan juga labelkan pada paksi X. So atas pun sama 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Dan jangan lupa labelkan koordinat labelkan Y ya sebagai Y axis. Okey, jadi tadi kita dah cari koordinat, so kita akan plotlah koordinat tersebut ya. 20, ini ya, kita mulakan sini dulu, 20 kosong, jadi kat sini ialah 20 kosong X 20, Y kosong. Kemudian kita plotkan satu lagi, X kosong, Y 20, jadi dekat sini. Okey, kita dah tandakan, dah plot dua titik tersebut, kita gunakan pembaris. Kita sambung kedua-dua titik ni, okey, kita sambung kedua-dua titik dan hasilnya adalah seperti ini ya, iaitu bila kita dah plot. Okey, kita gunakan pembaris dan dapatlah satu garis lurus. Kemudian ya, dia di sini ialah kurang dan sama ya, kurang dan sama kawasannya ke bawah ya. Jadi kita tengok arrow yang berwarna coklat ni maknanya kawasannya belah bawah lah. Jadi cikgu tak nak conteng ya, banyak-banyak sebab nanti kita nak cari kawasan yang berlorek ya. Jadi kita hanya perlu buat arrow melambangkan dia ke bawah ya. Dan kita teruskan lagi kepada equation yang kedua tadi. Okey, kita lihat koordinatnya tadi ialah 0, 0. Dan ini untuk equation yang kedua tadi. Equation kedua tadi ialah 2Y kurang dan sama dengan X ya. Jadi koordinat pertama ialah 0, 0. Koordinat kedua ialah 10, 5. Jom kita plot lagi sekali. Okey kat sini plotnya 0, 0 dan 10, 10. So kat sinilah tengah-tengah di antara 4 dan 6. Okey dekat sini. Dan cukuplah 2 titik sahaja. Jadi kita sambung kedua titik ni dan panjangkan kita panjangkan. Okey. Dan kita tengok ya. Dah siap. Dan kita dapati kurang dan sama ya. Bila kurang dan sama ke bawah ya. Dia warna hijau, tengok arrow-nya ke bawah. Dan kita kena lihat tadi ada tambahan ya. X besar dan sama dengan 0. Y pun sama besar dan sama dengan 0. Jadi tidak akan ada nilai negatif. Jadi kalau kita lihat kawasan mana yang ada pertemuan arrow hijau dan arrow coklat. Jadi kita nampak kat sini. Okey, inilah lorekan kawasan yang memenuhi keempat-empat ketaksamaan ketaksamaan yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, jadi kita dah siap lorek kawasan ni kan. Lorek elok-elok ya, tak boleh tunggang langgang ya, kena cantik sedikit kawasan lorekan. Okey. Okey, inilah dah siap ya. Ni cantik sedikitlah. Jadi kawasan dekat situ tak boleh masuk kawasan bernilai negatif. Okey, kita nak jawab soalan C pula. Okey, soalan C. Berdasarkan daripada graf tidak boleh ambil kawasan belah luar. Okey, dia cakap nyatakan nilai minimum ataupun dan maksimum bagi pelajar perempuan. Maknanya X kita tak tahu. Dan boy dia cakap 5, maknanya Y sama dengan 5.
So macam mana nak buat? Jadi pergi kepada graf. Okey. So kita nampak Y sama dengan 5. So kita lukis garis Y sama dengan 5. Okey, lukis garis. Kita cari Y kat sini. Ni Y sama dengan 5. So cari, buat garis pakai pembaris. Lukis. Macam ni lah. Ini ialah Y sama dengan 5. Okey. Ini dia. Okey. Ini garisan Y sama dengan 5. Okey, X. X ni ialah koordinat X. X tengok X sini. Jadi kita tengok dekat graf ni. Apakah nilai yang paling, ni minimum. Mesti cari dalam kawasan berlorik saja. Tak boleh cari kawasan di luar kawasan berlorik ya. Jadi kita dapati tengok ya. Ini tak berapa tepat. Jadi kita pergi kepada bahagian satu lagi. Graf Yang ini lebih tepat lah. Okey, ni Y sama dengan 5. Okey, didapati nanti nilai ni X nilai X sama dengan 10. Ini adalah minimum. Dan nilai ni dalam garisan Y sama dengan 5 sahaja ya. Jadi kita dapati X sama dengan 15. Ini adalah maksimum ya. Maksimum. Okey, sebab kita tak, benarnya banyak lagi nilai, tapi kita dapati bila Y sama dengan 5 sahaja. Bila Y sama dengan 5 yang masuk dalam kawasan berlorik sahaja, kita dapati X sama dengan 10 dan Y sama dengan 5. Nanti kalau awak ambil Y sama dengan 20 panjang, Y sama dengan 20, dia tidak berada dalam kawasan berlorik. Tidak berada dalam kawasan berlorik. Jadi tidak mengikut syarat. So kita hanya boleh ambil. So ini sajalah yang dibenarkan. Okey. Terusnya soalan berikutnya. Dia cakap kat sini dia tanya kalau 8 orang pelajar lelaki nak masuk pertandingan choir, boleh tak? Adakah dia boleh? Adakah dia memenuhi syarat? Jadi kita cek daripada graf. Jadi kita cek daripada graf. Boy tadi ialah Y. Y sama dengan 8. Okey, kita tengok. Y sama dengan, ini graf. Kita tengok Y sama dengan 8. Okey, kita cari dekat sini. Ini Y, ni Y5. Okey. Kita tengok Y sama dengan 8. Dan kita dapati dia tidak masuk dekat sini 5. Ni ialah 7/5, sini 8 Okey, ni Y sama dengan 8. Okey, kita dapati sepanjang garis ni. Okey, Y sama dengan 8 ni tidak berada dalam kawasan berlorik. Okey, jadi dia tidak memenuhi syarat yang dikendaki iaitu apa dia? Pemilihan jumlah pelajar sekurang-kurangnya 20 dan pelajar perempuan ialah 2 kali ganda pelajar lelaki. Jadi dia tak memenuhi syarat lah. Okey, jadi kita dah dapatlah maknanya jawapannya tidak. Kita balik. Okey, maknanya dia tidak memenuhi syarat. So tidak boleh pilih pelajar lelaki sebanyak 8 orang. Okey, kita pergi kepada selanjutnya. Sekiranya cikgu pergi kepada soalan lain. Sekiranya katalah cikgu ambil contoh lain ni. Katalah dia nak fees, katalah ni telah disiapkan pada peringkat akhir sekali. Dia cakap
Fees ya, yuran contohlah yuran untuk pelajar perempuan RM60, manakala pelajar lelaki RM70. Okey. Jadi dia nak tahu yuran lah. Jadi dia nak maksimum, yuran yang paling maksimum boleh diperolehi. Okey, sekarang ni kawasan Belore dah siap. Kalau dia nak maksimum, kamu cari persilangan persilangan ni, cari persilangan, bucu-bucu dia. Tak nak tempat ni. Tak nak tak nak. Dia nak kat bucu-bucu ni, ada 3 bucu bagi gambar ni ada 3 bucu. Jadi kalau yang maksimum kalau maksimum kita tengok bucu yang atas ni dengan bucu yang ada 2 bucu, tapi kita tak tahu mana satu maksimum. Jadi kita kena check lah. Sekiranya ada soalan yang minta macam ni, kalau yang minimum belah bawah. Ni kalau minimum. Cari bucu yang belah bawah sekali, itu minimum. So kita nak check. Ada 2 maksimum, kita check dulu. Okey, sekarang yang pertama tu 1664. Okey. So, kita kira fee ialah 60 darab 16 tambah 70 darab 64 ya. So, kita kira kita dapat berapa. Kemudian satu lagi koordinat 35 dengan 45 termasuk juga kat sini. 60 darab 35 tambah 70 darab 45. Okey, kira yang mana satu yang akan menghasilkan maksimum. Okey, kita check ya. Okey, 60 darab 16 tambah 70 darab 64. Okey, kita dapat RM 5440. Okey, yang belah bawah pula 60 darab 35 tambah 70 darab 45. Okey, kita kira. So, kita dapat RM RM5,250. Okey, sekarang kita bandingkan. Ingat ini bukan sambungan soalan tadi ini contoh sebab ada kekurangan soalan dekat sini lah. Selalunya dia akan minta maximum fees ataupun minimum, so kita kena tahulah. Jadi kita bandingkan kedua-dua nilai ni, kita dapati inilah yang paling besar nilainya. Okey. Jadi bilangan X dengan Y yang diperlukan ialah yang inilah, iaitu 16 dengan 64. Okey. Bilang nilai X dengan Y inilah yang akan menghasilkan maximum fees. Okey. Jadi ini adalah keseluruhan soalan linear inequality, ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah. Okey. Jadi kita akan berhenti di sini ya.